Pengangguran. Peningkatan kadar pengangguran semasa wabak COVID-19. Pengenalan. Keadaan di mana seseorang itu tidak mempunyai sebarang pekerjaan disebabkan oleh kesukaran untuk mendapat pekerjaan atau akibat daripada pengurangan pekerja oleh kerajaan. Penularan wabak COVID-19 yang mulanya dikesan terjadi di Bandaraya Wuhan, Hubei, China pada Disember 2019 telah memberi impak dan kadar pengangguran di negara kita meningkat secara mendadak. Laporan Statistik Utama Tenaga Buruh di Malaysia bagi bulan Mac menyatakan jumlah penganggur meningkat sebanyak 3.9% daripada angka pada bulan yang sama 2019. Peningkatan kadar pengangguran dipengaruhi oleh impak negatif PKP ke atas pasaran buruh. Idea dan andaian. Beberapa kemungkinan sebab atau faktor yang mendorong kepada masalah pengangguran iaitu SOP kerajaan terhadap pasaran dan kebanyakan syarikat memerlukan masa pulih di bawah PKP. Semasa PKP dilaksanakan, terdapat siri pemberhentian pekerja menyebabkan banyak syarikat mengalami kerugian. Kebanyakan syarikat melaksanakan pemotongan gaji dan cuti tanpa gaji terhadap pekerja menyebabkan salah satu faktor pengangguran. Pasaran kerja suram menggambarkan lepasan sekolah dan graduan universiti tidak begitu bernasib baik dalam pasaran buruh kerana kekangan pengambilan baharu semasa PKP dilaksanakan. Analisis kemungkinan. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Malaysia, merupakan krisis kesihatan yang sedang mengancam kesejahteraan hidup dan kelangsungan masyarakat di Malaysia. Ia telah mendatangkan pelbagai kesan kepada ekonomi dan turut meningkatkan kadar pengangguran. Kesan-kesan akibat pengangguran. Kesan kepada ekonomi. Sektor yang terkesan ialah perkhidmatan, pelancongan, pertanian dan perdagangan, pembinaan, pengangkutan, pembuatan dan perkirangan. Syarikat mengecilkan saiz pekerja untuk meringankan beban kos operasi. Penutupan sebahagian operasi perniagaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Sempadan kepada dunia luar ditutup. Terdapat aktiviti perniagaan yang berhenti, bankrupt disebabkan terputus rantaian bekalan domestik dan antarabangsa. Kes jenayah cenderung dilakukan apabila seseorang diberhentikan kerja dan kehilangan sumber pendapatan serta terdesak akibat keperluan kewangan, lalu mereka memilih cara yang mudah dan salah bagi mengurangkan tekanan hidup yang dialami, iaitu dengan cara melakukan jenayah. Kemelisiatan ekonomi telah memberikan kesan negatif jangka pendek terhadap pasaran buruh. Aktiviti seperti melakukan jenayah atau benda seperti mencuri kenderaan, meragut, merompak, pecah rumah dan melakukan jenayah cyber adalah salah satu pekerjaan yang difikirkan mereka dapat menjana wang lebih cepat dan membantu mereka untuk menjalani kehidupan seharian. Kes jenayah cyber telah mengalami peningkatan menenangkan pembelian secara fizikal sukar dibuat ekoran Perintah Kawalan Pergerakan. Selain daripada itu, jenayah harta benda dan komersial, jenayah rumah tangga juga berlaku peningkatan. Peningkatan kes sosial tidak menafikan kes pandemik COVID-19 memberikan impak yang besar dalam sistem kehidupan manusia. Hari ke hari berlaku peningkatan kes yang boleh menggugat kesejahteraan sejagat. Antaranya peningkatan kes sosial di mana berlakunya kes-kes yang melibatkan para remaja
Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menyumbang ke arah berlakunya peningkatan kes. Apabila banyak institusi ditutup seperti sekolah, institusi dan madrasah, anak-anak remaja ini seolah-olah terhimpit, tertekan, dan cara mengatasi apa yang mereka rasai adalah dengan cara melepak, membuang masa di kawasan-kawasan taman sekitar perumahan, dan ini memberikan impak yang tidak baik dalam sesebuah komuniti. Ini kerana akan berlakunya kes seperti bersekedudukan, nagihan dadah, minum arak dan merempit. Cara mengatasi pengangguran ketika COVID-19. Memperkenalkan pelan jana semula ekonomi negara, penjana dengan tema Bersama Menjana Ekonomi, kerajaan melaksanakan program peningkatan pemahiran upskilling. Dasar kerajaan untuk mengurangkan pekerja asing di negara ini, mengusahakan perniagaan atas talian, memilih untuk menjadi pemandu e-hailing ataupun penghantar barang, mewujudkan penggunaan sistem sokongan mencari kerja yang bersepadu melalui portal dalam talian. Kesimpulan, penularan wabak COVID-19 bukan satu benda yang boleh dipandang remeh. Ini kerana golongan yang terkesan adalah mereka yang berpendapatan rendah, iaitu kumpulan B40 dan M40. Peranan agensi penguatkuasa undang-undang penting, terutamanya berhubung dengan pembangunan dan penstabilan semula ekonomi negara. Penularan wabak COVID-19 telah memberi impak besar yang negatif terhadap pembangunan ekonomi di Malaysia, khususnya dalam sektor pelancongan, perniagaan, perusahaan dan lain-lain.